السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kerana kita dapat menyambung semula kelas dan pengajian kita. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan manfaat daripada apa yang kita baca. Di masjid ini kita membaca berhubung dengan Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang mana malam ini kita sampai kepada cabang yang berikutnya, iaitu cabang iman yang ke-76. Kita mula daripada belakang. Kata muallif rahimahullah, cabang iman yang berikutnya iaitu mendamaikan dua orang yang bertelingkah ataupun bersengketa. Apa maksudnya, tuan-tuan? Sekiranya kita mengaku beriman, kita mendakwa diri kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib ke atas kita berusaha, berikhtiar, mengambil langkah-langkah yang perlu dan bertindak untuk mendamaikan dua pihak yang bertelingkah, berselisih, bertengkar, bergaduh, bermasam muka dan juga berbalah di antara satu sama lain. Islah bainan nas, memperelokkan hubungan di antara manusia. Ada dua pihak yang berbeza pendapat, berselisih, mungkin ada perselisihan pendapat, fahaman dan sebagainya. Kita bertindak sebagai orang yang ketiga untuk mendamaikan, merapatkan semula hubungan di antara kedua pihak itu. Maksudnya, jika kita mengaku beriman, kita mendakwa kita beriman, usaha kita ke arah memperelokkan hubungan tersebut. Kita nak bagi jadi elok, kita nak bagi jadi rapat, kita nak bagi jadi seperti asal. Semua tindakan kita itu ke arah itu. Sebaliknya, orang yang lemah, buruk, cacat, dhaif, bermasalah pada imannya, perbuatan dia sebalik itulah. Maksudnya, kalau orang itu beriman, bertakwa, dia akan usaha untuk mendamaikan. Tetapi jika orang itu bermasalah pada iman dia, ada cacat pada iman dia, dia akan bertindak menambah persengketaan itu menjadi semakin buruk. Dia tak seronok
Dia tak gembira jika melihat ada dua pihak yang bertelingkah itu bersatu atau bersepakat atau berdamai. Dia tak seronok. Dia nak supaya pertelingkahan itu semakin kuat, semakin tegang. Dia berbeza dengan sifat orang beriman. Dia nak tengok jadi elok. Sebab itu kata penulis kitab kita Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, orang yang beriman itu buktikan dalam tindak tanduknya, dalam perkataannya, berusaha untuk mendamaikan, merapatkan, mengeratkan semula hubungan yang terputus. Ukhuwah, persaudaraan orang Islam. Mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan kita berbeza, jadi kita berselisih, berkelahi. Tapi orang beriman ni bila dia tengok ada pihak berkelahi, dia masuk untuk merapatkan semula. Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'ayt radhiyallahu anha qalat, daripada Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayt radhiyallahu anha qalat, dia kata, siapa riwayat hadis ni? Rawi yang riwayat hadis ni Ummu Kulthum. Dia sebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang dengar? Ummu Kulthum. Dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayamni khaira aw yaqul khaira, muttafaqun alaih. Okey, hadis ni riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih ni apa? Muttafaqun alaih ni maksudnya yang disepakati. Apa maksud yang disepakati ni? Kadang-kadang tuan-tuan dengar riwayat Bukhari Muslim. Kadang-kadang dia tak kata Bukhari Muslim, dia kata muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni maksudnya Bukhari ambil daripada sahabat yang sama, Muslim pun ambil daripada orang yang sama. Dia panggil muttafaqun alaih. Maksudnya Bukhari mari daripada Ummu Kulthum, Muslim pun mai daripada Ummi Kulthum. Daripada sahabat yang sama, muttafaq alaih. Okey, sebab kadang-kadang Bukhari ambil daripada sahabat lain, Muslim ambil daripada sahabat lain. Banyak sahabat dengar satu hadis, ramai sahabat dengar, jadi banyak riwayat. Itu dari sudut istilah lah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzab, tidaklah dikatakan seseorang itu berbohong, ataupun seseorang itu tidak dituduh atau dihukum berbohong sekiranya dia bercakap dengan tujuan untuk yuslih, mendamaikan, memperelokkan bainan nas, hubungan di antara manusia. Maksudnya apa? Boleh bohong lah. Untuk tujuan apa boleh bohong? Untuk nak bagi elok, tak bagi berkelahi. Nabi kata fayanmi khaira,
dengan maksud dia bertujuan untuk mereka itu menjadi elok, dengan tujuan dan maksud yang baik, atau dia bercakap perkataan yang baik. Sebab itu kata para ulama, dalam sesetengah kes, tuan-tuan mungkin pernah lalu benda ni, saya bagi contoh ghibah. Ghibah tu apa dia? Ghibah mengata lah. Kan, nak bagi dengar elok sikit, petang ni kalau tak ada apa, jemputlah. Ada apa? Kita nak ghibah sikit. Dia taklah berapa nampak tak elok sangat kan. Daripada kita petang ni mai kita mengata, nampak jahat sangat. Kita islamikkan sikit. Petang ni kita ada majlis berghibah kerana Allah. Kawan tu pun dengar, oi, nak buat apa ni? Ghibah ni apa ni? Marilah kan. Ghibah. Nak halalkan satu benda, buh nama Islam, buh nama Arab. Yang haram pun dia dengar pun nampak macam bagus kan. Ghibah atau mengumpat. Apa dia maksud mengumpat? Zikruka atau zikr ma yakrah akhaka. Itu maksud mengumpat, iaitu engkau menyebut sesuatu yang yakrah akhaka. Engkau menyebut tentang sesuatu yang jika diketahui oleh saudaramu, dia benci pada perkataan itu mengumpat. Mengumpat ni maksudnya kita cakap tentang seseorang yang kalau dia tahu apa yang kita cakap itu yakrah, dia tak suka. Dia kata kami duk mengumpat hang. Apa dia? Hang tu kami duk kata bagus, rajin sembahyang, rajin mengaji, rajin baca Quran. Okey dah, aku sukalah. Yang tu dia tak pergi mengumpat. Mengumpat ni benda yang kalau dia tahu, kalau dia dengar sampai dekat dia, dia tak suka benda tu. Yang tu mengumpat. Walau memang bukan walaupun lah, memang benda tu betul lah. Contoh, kita kata apa kat dia? Dia ni jenis balok ni. Memang dia balok. Penyekan ni mangkit sayur. Memang dia mangkit sayur. Tapi benda tu kalau dia dengar, dia suka ke tak? Dia tak suka. Itu nama mengumpat. Saya nak sebut apa? Bukan saya nak cerita bab mengumpat tu. Pada asal hukum mengumpat itu haram. Mengumpat ni haram. Quran kata wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Wala yaghtab. Dia guna la nahiyah. Apa makna la nahiyah? Haram. Tak boleh mengumpat. Sebab tu kata para ulama mengumpat ni haram. Tetapi macam ni lah. Walaupun pada asalnya hukum mengumpat itu dilarang, haram, dosa besar, makan daging saudara sendiri, jenuh merangkak minta maaf, tetapi di dalam kes-kes tertentu dia tukar jadi boleh. Faham tak? Dapat? Bila kita boleh mengumpat? Umpamanya dengan tujuan untuk menjaga agama. An-Nawawi sebut dalam kitab dia Riyadhus Salihin, di dalam bab mengumpat ni, dia asalnya dia cerita mengumpat tak boleh kecuali satu, nak jaga agama, nak habaq. Penceramah ni pembohong, jenis baca hadis palsu, tu mengumpatlah. Tak boleh dengar, dia ni mengarut. Kalau dia mari dia akan baca cerita-cerita mengarut. Kita ingatkan manusia, tahzir dia panggil, tahzir. Apa makna tahzir? Mengingatkan manusia tentang bahaya dia. Apalah hang ni duk mengumpat, dia tak baik tau. Bukan mengumpat, menjaga manusia daripada orang mari tanya kita. Contoh, dia kata kawan tu macam mana, boleh buat kerja sama dengan dia? Ish,
Aku tak mau cakap apa. Tak boleh, kita kena cakap. Orang mari tanya Nabi, dia kata 3 orang masuk meminang. Macam mana? Nabi kata yang seorang tu kaki pukul, perongoi. Kalau hang nikah dengan dia, memang hang kena pukul hari-hari. Ngumpatlah tu, Nabi mengumpatlah. Yang seorang lagi kedekut. Kalau hang kahwin dengan dia, naya hang kedekut. Dia tu kedekut. Kedekut. Nabi apa? Yang seorang lagi tu bagus. Kalau nak kahwin, nak nombor 3 tu. Tu Nabi. Maksudnya ada keadaan tertentu kita boleh mengumpat. Wanita nak minta fatwa, nak cerita, pergi cerita kat mufti. Dia kata suami saya ni Datuk macam ni. Apakah pandangan Datuk? Apakah hukum dia? Bolehkah saya minta talak? Bolehkah saya minta cerai? Dia ni ada masalah macam ni. Isap minum ketum ke? Syiah ke? Apa ke? Kan? Boleh lah. Ngumpat lah. Ataupun melaporkan kejadian, jenayah dan sebagainya. Adalah 5-6 benda yang maknanya dalam keadaan tertentu dibenarkan kita mengumpat. Ni saya nak bagi kait dengan tajuk ni. Satu lagi contoh berhubung dengan apa? Hasad. Dengki boleh tak boleh? Dengki tak boleh, haram. Dengki ni dosa besar, haram. Sangat buruk dengki ni. Tetapi ada kes boleh dengki. Contoh dia. La hasada illa fi ithnatain. Tu Nabi yang sebut. Nabi kata tak boleh berdengki. Dengki tak boleh kecuali dalam 2 keadaan. Kamu tak boleh dengki. Haram. Siapa yang ada perasaan dengki, dia berdosa besar. Tapi dalam 2 kes disuruh dengki. Dengki yang dibenarkan. Apa dia? Rajulun atahullahu mala. Dengki pada orang kaya yang mana orang itu banyak bersedekah. Kita tengok satu orang kaya, dia banyak bagi sedekah, kita dengki. Sebab apa? Pasal kita tak boleh buat lagu dia. Kita geram lah. Kita macam sahabat Nabi pi mengadu. Kan depa pi dekat Nabi, depa mengadu, depa kata apa? Zahaba ahlad duthur bil ujur. Depa kata. Ni sahabat pi mengadu ni, depa ni orang miskin. Orang miskin pi jumpa Nabi mengadu. Mengadu apa? Tak puas hati kat orang kaya. Depa dengki tang mana? Depa kata zahaba ahlad duthur bil ujur. Mereka orang kaya tu habis ambil pahala, tak tinggal kat kami. Depa semayang, kami semayang. Depa berzikir, kami berzikir. Tapi wayatasaddaqun, depa boleh bagi sedekah, kami tengok saja tak boleh buat. Kami tak puas hati ya. Nabi kata apa? Nabi kata tak apalah, ada hampa tak ada duit, Allah Ta'ala bagi sedekah cara lain. Kan? Bisa dengar tak tadi tu? Depa tak puas hati, depa kata kami ni tak ada duit, duk tengok depa duk bagi duit, geram lah. Tapi depa tak pi buat lah, tak elok. Tapi depa rasa macam rugi, depa tak kaya. Nabi kata tak apa. Itu habuan depa. Yang hampa yang tak ada duit ni, wa fi kulli tasbihatin sadaqah. Wa fi kulli takbiratin sadaqah, wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Nabi kata hampa tak payah bagi duit dah, hampa tak ada duit. Hampa tasbih kira sedekah, hampa tahmid kira sedekah, hampa tahlil pun kira sedekah. Subhanallah sedekah, Allahu akbar sedekah. Sedekah cara tak ada duit. Jadi hampa pun boleh juga sedekah macam depa. Puas hati? Puas hati. Okey, cukup. Tapi untuk orang yang tak ada duit lah, kalau semua pakat duk subhanallah, demam juga kita. Kan? Setengah masjid dia tolak tabung. Macam selalu kita duk katakan, tolak tabung. Kawan tu tak ada duit, tak apalah, subhanallah. Yang kawan ada duit pun nak Allahu akbar. Sampai habis duk subhanallah, Allahu akbar. Buka bendahari buka, ada apa? Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu kita kena beza. Tapi Nabi tak marah. Nabi tak kata apa hampa ni duk berdengki dengan orang. Apa? Tak. Nabi
endorse. Nabi macam setuju dengan tindakan mereka tu, dengki tu. Dengki yang bagus. Yang kedua, rajulun atahu Allahu ilma. Orang yang Tuhan bagi ilmu, kita boleh dengki dengan dia. Dia ada ilmu, dia mengajar, ramai orang dengar, ramai orang dapat manfaat. Kita tengok, kita geram. Kita nak ada ilmu macam dia, kita nak menyampai macam dia, boleh. Tapi kita tak boleh. Pasal tu dengki ni, dia yang positif tak ada masalah. Tuan-tuan tengok satu orang rajin sembahyang sunat, tuan-tuan nak dengki, boleh. Tapi jarang orang dengki dalam benda baik ni. Orang dengki dalam benda-benda yang tak baik mudah. Pasal apa? Kerana itu juga salah satu daripada panahan syaitan. Tengok orang baca Quran dengki tak? Tak dengki. Tapi kalau tengok dalam bab dunia, dia dengki ya? Itu satu contoh. Maknanya dengki boleh tak? Boleh dalam certain case. Jadi dalam kes ini, tadi kita kata mengumpat tak boleh, dalam keadaan tertentu boleh. Dengki itu haram, dalam keadaan tertentu dibenarkan, bahkan dipuji. Macam nilah juga berbohong diharamkan, tapi kita boleh bohong kalau dalam untuk nak damaikan. Contoh, kita tahu mereka tu bertengkar, tepi sembangan dia duduk mengata kawan tu. Nanti kita jumpa pula kawan tu, dia kata macam mana? Dia tu kata apa kat aku? Aku duduk tadi sampai aku mangkit balik, macam-macam dia kata kang, teruk dia. Kita pun tanya, pasal apa abang? Dia tanya, takkan aku nak bohong? Nampak? Maksudnya apa? Kita bohong lah. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Bohong tu mudarat, tak boleh. Tapi kalau kita cakap benar dalam kes itu, mudaratnya lebih besar. Nampak tak? Maka dalam agama, dia nak angkat mudarat yang kecil tu. Maksudnya kita cakap bohong tu tak, memanglah salah, tetapi dalam tujuan kita nak bagi elok. Tuan-tuan bayang kalau kita pergi kata dia kata kat hang macam ni, lagi sakan dia jadi, lagi dahsyat dia punya pertembungan tu. Kita jangan macam tu. Kita pergi kata kat dia, kita bohong. Pertama, dia tak kata apa kat hang, apa pun dia tak kata. Aku pula duk buat-buat nak bagi kata kat hang. Aku nak tengok dia kata apa, dia tak kata kat hang. Bagus. Aku duk try juga, duk cucuk dia, aku nak kata kat hang, dia tak kata kat hang. Dia puji hang pula tambah. Itu kita boleh bohong untuk nak mengelakkan daripada Tapi sebahagian ulama dia kata bukan bohong, dia macam mengecoh. Tapi bohong lah juga kan. Dia panggil tauriah, kecoh, macam helah. Dia macam ni lah. Contoh kawan tu dia kata apa? Dia kata orang pergi masjid ni bagus, semua bagus orang pergi masjid ni. Dia kat kawan tu kata orang pergi masjid ni semua bagus. Salah seorang yang pergi masjid, kawan yang dia bermusuh tu. Dapat tak? Kita pergi kat kawan tu, kita kata apa? Dia kata hang bagus. Dia tu bukan kata kawan tu bagus, dia kata semua orang pergi masjid bagus. Tapi kita pergi dekat dia, kita pergi kecoh sikit. Dia kata hang bagus. Nampak? Dia nampak macam bohong, tapi sebenarnya taklah bohong. Memang kawan tu kata bagus, tapi bukan kata kat kawan tu, kata kat semua orang pergi masjid. Jadi tauriah ni dia macam bohong, tapi dia sebenarnya helah. Tapi sebahagian ulama kata tak, memang dibenarkan kita bohong. Saya bagi satu lagi contoh. Kita mari sembahyang di masjid ni, singgah nak pergi makan kenduri. Dia kata hang pergi mana? Duk tak duk main masjid ni? Dia kata aku pergi makan kenduri. Rumah siapa? Hei, takkan hang tak tahu? Kampung hang lah. Dia tu tak panggil kawan tu.
Abang ada nama sekian lah, nama Man ke Mat ke. Tapi orang Man lah, Man tak panggil hang. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Man ni barangkali memang tak mau panggil, barangkali lupa dan sebagainya. Kita ni dah hadis ni kata jangan duk bagi jadi batu api, jangan duk cucuh, jangan duk tuang minyak tambah. Aku tak dengar pula. Oh, aku silap dah. Man habak kat aku itu ni, suruh habak kat hang. Akulah tak habak. Kita bohong lah. Dia suruh aku habak, dia wakil kat aku. Kita bohong. Betul hang nak pergi? Jom. Kita pun pi carilah Man tu dulu. Oi, hang tak panggil dia. Aku terlupa. Tak apa, aku dah panggil dah. Aku habak kata hang panggil. Terima kasih anu. Aku terlupa. Itu orang beriman. Itu orang Islam, itu orang bertakwa, itu perangai orang berilmu, itu perangai orang bagus, itu perangai mukmin, itu perangai ahli sunnah. Tapi ada tak? Ada Yang banyak dia tak panggil hang, tak guna betul. Yang aku dia boleh panggil, yang hang sekampung dia tak panggil. Hang duk jumpa dia tak? Aku jumpa dia kemarin, dia tak panggil hang. Tak. Ish mani. La haula wala quwata illa. Dia tak panggil hang. Tak patut sungguh ah. Aku pun dengar tak mau pi dah, hang pun tak kena, tak elok aku nak pi. Oh, kawan ni hangat nah. Tendang pintu masjid pecah. Geram. Macam mana dia tak boleh panggil? Aku tanya orang lain, aku nak mai tadi 3-4 orang aku jumpa, semua kena. Mai tang hang tak kena. Cobaan. Dia taruh betul ya. Kawan tu berangin. Daripada kawan tu mungkin tak ada apa, dia pergi duduk dia nangin. Yang ni tak bagus. Pasal itu Nabi SAW pernah orang panggil dia makan kenuri. Dalam hadis kita baca kan, dia panggil 5 orang, ada orang ke-6 tu tak kena. Nabi ajak pergi sekali. Nabi ajak orang yang ke-6 tu pergi sekali. Dia tak kena panggil, ajak pergi sekali. Sebab kalau Nabi pergi tinggal dia, mungkin akan menyebabkan berlakunya tak selesa lah, tak seronok. Pasal masa panggil tu Nabi ada, dia tu pun ada. Tapi kawan tu dia buat untuk 5 orang lah. Hadis tu cerita panjang lah. Nabi tak apa, jom lah. Lepas tu Nabi pun sampai tanya tu rumah ada kawan ni ikut apa semua. Kalau hang bagi kami panggil, kalau hang tak bagi kami tak panggil, kami suruh dia balik. Tak apa, panggil. Apa yang main dengan Rasulullah masuk. Ulama kata kita boleh ajak, kita pergi minta izin dalam keadaan kita tahu tuan rumah redha. Nampak? Tujuan dia apa? Islah. Kita nak bagi elok. Wa fi riwayatin Muslim, ada tambahan dalam riwayat Muslim. Tambahan dia apa? Kata Ummu Kulthum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalathin. Kata Ummu Kulthum, aku tidak pernah mendengar yurakhis. Yurakhis maksud apa? Aku tak pernah tengok, aku tak pernah dengar Nabi memberikan kelonggaran. Yurakhis daripada perkataan rukhsah. Rakhasa yurakhisu. Maksudnya Nabi memberikan pengecualian. Nabi ni dia memang tak suka orang cakap bohong. Dia memang haramkan orang berdusta. Memang dia tak sukalah. Tetapi kata Ummu Kulthum, yurakhisu. Dalam 3 benda dia bagi kelonggaran. Dia kata 3 benda ni okey boleh. Ada ruksah. Azimahnya tak boleh bohong. Kita kena bagi ketahuan ni. Asal tak boleh bohong. Dalam keadaan tertentu ruksahnya kita boleh bohong. Apa dia? Kita tengok. Jangan pula asalnya kita memang bohong dah.
Dalam keadaan tertentu cakap betul. Terbalik dah. Asalnya kita cakap betul, tapi in case ada perkara kita tak boleh cakap betul. Kalau kita cakap betul dia jadi tak elok. Tu tuan-tuan kena timbang di antara maslahah, mafsadah, di antara baik buruk. Kalau aku cakap betul ni buruk banyak ke baik banyak? Kalau buruk banyak dia jadi kuih sakan, lagi kuih teruk, lebih baik aku tak payah cakap ataupun aku cakap lain. Yang tu kita kena halusi ya. Kita kena timbang dia panggil. Timbang. Apa dia? Yang pertama, Nabi benarkan berbohong di dalam perang. Pasal itu kalau kita tengok Khalid, dia punya teknik bohong dia bukanlah teknik bohong, teknik perang dia sakan. Dia biasa apa? Dia biasa Khalid Ibnul Walid ni dia biasa ikat. Apa dia ni? Api sumbu apa? Tu yang malam-malam duk jamah apa? Jamong. Yang tu jamong tu yang pegang tu kan malam tu dia ikat di pokok. Jadi bila orang tengok, oi ramai tentera Islam, bukan ramai, pokok yang banyak. Terkena depa tu. Tengok ramai. Depa duk sangka kata orang, pasal orang yang pegang tu jamur tu. Rupa-rupanya dia ikat di pokok. Pasal itu al-harbu khida'. Perang ni adik-beradik muhung. Tapi ada satu perkataan, siapa sebut saya tak ingat lah. Tapi yang ni tak betul ya. Dia kata apa? Tapi dia kata dia ni, kalau tak silap saya Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, dia yang kata perkataan ni. Tapi saya pun lupa-lupa ingat. Dia kata dulu perang tu kita dibenarkan bohong kerana kita nak menang. Kalau kita, hampa berapa orang? Musuh tanya. Kami ada kot 10 orang. Mau duk betul lagu tu cerah bila. Tapi law ni dia tak pergi perang tau, dia jadi apa? As-siyasatu ukhtun kadhib. Kata Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, dia kata apa? As-siyasatu ukhtun kadhib. Politik itu adik-beradik muhung. Politik itu saudara kepada pembohong. Itu kata dia. Maksudnya dalam politik orang cakap bohong. Bukan semua. Lepas tu ada pula yang takwil, kita kena bohong dalam politik kerana politik adalah peperangan. Sakan. Dahsyat. Perang ni perang. Perang dalam Islam ni, apa makna bila kita perang dengan satu pihak? Bila kita kata ini jihad, yang lawan kita tu halal darah. Dalam politik adalah benda, politik ni luas. Siapa nak sokong siapa, tak ada. Dia bukan berkait dengan akidah. Nabi pergi perang dengan orang kufar. Nabi bukan perang dengan orang Islam. So dalam politik kita jangan politik ni jangan fikir dengan akidah. Maksud saya, pegang parti tu macam agama, macam asyhadu alla ilaha illallah, macam syahadah janganlah. Pasal tu siapa nak masuk parti tu, nak keluar parti ni, dia perjuangan idealisme, dia rasa parti ni bagus dia masuk, okeylah, tak ada masalah. Anak parti lain, pak parti lain, bebas, demokrasi. Janganlah sakan-sakan sangat, letih benda lain banyak lagi. Politik sembang, duduk satu meja kan, lah ni pun bagus, politik semua boleh sembang elok, kita sukalah macam tu. Yang dulu berkelahi duduk elok, bagus, kita seronok lah. Orang Islam boleh duduk sekali, kita sokong kan. Ni hadis suruh kita sokong. Nampak? Okey. Yang kedua, kita boleh bohong apa? Selain daripada dalam peperangan, kita boleh bohong islah bainan nas, untuk mendamaikan dua pihak. Kita boleh bohong. Macam kita kata tadi lah. So dua benda dah. Dalam peperangan untuk mendamaikan dua pihak. Yang ketiga, hadis ar-rajul imra'atahu, iaitu ini saya baca hadis ni nah, bukan saya, mereka tak tahu hala. Dengar elok-elok. Saya duk kata ustaz ni betul ke apa ke, baca betul ke kitab apa dia baca ni. Hadis ni, hadis Muslim. Boleh bohong, Nabi kata hadis ar-rajul,
percakapan suami imra'atahu, bohong bini dia. Wa haditha mar'ah, dan bini bohong laki dia. Lawan bohong. Bohong lagu mana ni? Bini laki tak suka mertua. Tak suka tak ada sebab, dia benci mertua dia. Dia tahan nak pergi mana? Cari ikan nak. Dia balik pergi rumah mak dia. Kalau dia habaq, saya pergi berkelai. Dia mohong. Mak dia mungkin sakit ke apa ke, dia pergi beli ubat ke apa, dia pergi hantar. Lepas tu balik dia singgah beli ikan. Ikan pun nak busuk dah. Dia pasal dia mengecoh pergi singgah tempat lain. Lama pergi beli ikan. Orang ramai hari ni. Gaji kot. Macam tu juga isteri, suami. Suami balik lewat. Awak balik lewat. Ustaz lah ni. Tak mau nak berhenti. Syarah panjang. Ustaz berhenti awal. Dia yang pi minum tang mana, pi tenyeh tahu ustaz. Lepas orang bang isyak duk sambung lagi. Soal jawab lah apalah. Apa sayuk ke? Aku duk risau orang nak tanya lagi. Tak boleh pergi mengaji lepas ni. Bini dia pun marah ustaz. Ustaz yang pesepa ni, yang duk carah lambat berhenti sudah lah. Selama panjang-panjang muka orang bayang lebih. Ustaz pun tenganggung. Apa dia ni? Berang-berang dia pergi. Tak apalah, janji hampa tak berkelai, hampa mohong pi lah. Janji elok. Macam tu juga. Sebab kalau dia cakap benar, dia akan pergi kepada benda yang paling kita risau, pertengkaran yang boleh membawa kepada perceraian. Tapi hendaklah dia berbohong itu dalam rangka yang maslahat lah. Bukan duk pergi bohong tak tahu hala. Bukan bohong yang jahat, yang tak boleh lah kan. Tak boleh lah. Maknanya bohong dalam rangka maslahat. Ada maslahat bila perlulah. Bukanlah, sebab tu Nabi bukanlah kata ni satu lesen kita boleh bohong, tipu dah. Untuk kita nak elakkan daripada, kita tahu perangai lelaki kita macam ni, perangai suami kita macam ni, perangai isteri kita macam ni. Dia kalau dia tahu dia tak suka, maka kita jangan cakap betul dalam bab itu. Tapi kalau bini itu pula dia suka kita cakap betul, dia marah kalau kita cakap bohong. Dalam keadaan ni cakap betul sebab kita cakap bohong tu di atas maslahat, di atas sebab. Maksudnya kalau dia tahu kita cakap bohong, lagi dia sakan marah kita, maka biar kita cakap betul daripada awal. Itu gantung pada kita lah. So dalam hadis ni, betapa kata para ulama, betapa ditekankan oleh agama untuk kita nak memperelokkan hubungan sesama manusia, sehingga dibenarkan kita untuk berbohong di dalam kes-kes yang mempunyai maslahat. Yang ini ada sebab lah. Okey. Itu hadis yang pertama. Okey, yang dibawa oleh penulis kitab kita. Boleh tuan-tuan? So lepas ni tuan-tuan kena timbang. Apa yang kita nak cakap itu kita kena fikir kesan daripada perkataan kita. Kalau kesan itu membawa kepada benda yang lebih adar, lebih mudarat, kita jangan cakap. Sebab itu Nabi kata, falyakul khair. Kamu cakaplah benda yang baik, atau lebih baik kamu diam. Itu lebih selamat. Kan? Habis sangat tuan-tuan tak tahu nak jawab apa? Kesian. Apa orang tanya macam mana? Kesian. Betul dia pergi menikah? Kesian. Siapa saksi pertama? Saya. Tapi ada orang dia suka pergi cerita, yang dia panggil naqlul kalam. Apa dia? Namimah. Lawan kepada yang kita duk bincang ni, islah bainan nas ni, cakap bagi dua orang jadi elok, lawan dia tahu apa? Namimah, namam. Nabi kata la yadkhulul jannah namam. Tak masuk syurga namam. Apa dia namam ni? Namimah. Namimah ni apa? Naqlul kalam. Memindah cakap daripada satu orang pi kepada orang lain dengan tujuan apa? Adawah wal baghdha. Dengan tujuan kita pindah kalam ni, naqlul kalam, kita
dengar kau ni cakap, kita bawa cakap kau ni pi kat kawan tu untuk tujuan apa? Adawah wal baghdha, tujuan permusuhan dan kebencian. Batu api, mami jarum. Pasal apa hang bawa mulut hang pi kata-kata? Kalau aku tak bawa mulut aku nak tak tahu mana? Kan? Mami jarum. Pasal apa jarum? Lama saya duk kaji. Pasal apa jarum? Jarum ni dia cucuk. Mana dia cucuk kau ni, dia cucuk kau ni. Untuk apa? Untuk nak mencetuskan pertelingkahan. Dan tuan-tuan ingat tak hadis kita baca dulu, hadis setan tu? Ingat tak hadis setan tu? Di mana istana syaitan? Arash, mahligai, singgah sana syaitan di mana? Alal ma', di tengah laut. Nabi kata singgah sana arash, mahligai, istana syaitan ni di tengah laut. Iblis ni duduk di tengah laut, dia punya center, markas dia. Lepas tu dia pun hantar ni setan-setan ni semua pi hasut, pi kacau orang apa semua balik mai habang. Apa dia? Tuan-tuan dengar hadis tu banyak kali dah saya duk baca. Mai balik. Dia ni sebelum saya buat, dia ni minum arak, saya hasut dia berjudi apa semua. Mai last iblis sekok mana atau mai dia kata saya ni, dia bagi laporan, hantar report dia. Sebelum saya mai balik ke tempat kita ni, laki bini tu berkelahi dah saya cucuk. Iblis tu dengar dia kata, ni'mal iblis, sebaik-baik iblis, the good job, excellent hang yang terbaik, yang cemerlang ni hang, yang lain semua ni cerai. Ada pula takat judi, takat apa minum arak, ini semua low class. Hang bagus bercerai, dia suka lagi tu. Dia cucuk tahris. Nabi kata syaitan fail, dia dah tak putus asa dah nak bagi hampa pergi sembah Tok Kong, dia tak boleh buat dah. Memang dia rasa yang tu dia tak ada harapan dah. Dia ada satu jalan lagi, nak cucuk bagi berkelahi. Itu Nabi kata. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusum bil bab aliyatan aswatuhuma. Kita saat kita habis satu hadis ni, kita tangguh insya-Allah taala. Azan. Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على Okey, bismillah. Kita perhabis hadis yang kedua tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini daripada Aisyah, isteri Nabi. Dia kata sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bab aliyatan aswatuhuma. Aisyah kata Nabi dengar suara khusum, suara bertengkar, bilba, di depan pintu rumah Nabi. Dengar orang bertengkar. Kita kalau dengar orang bertengkar, kita kata apa? Biar pi. Jangan duduk kalut. Duduk diam. Biar pi kat dia bawah. Dalam Islam, kita kena beza antara tidak masuk campur dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu kita kena beza. Dalam Islam kita kena jaga yang tepi keng. Yang kita tak boleh jaga dalam keng. Maksudnya kalau depa tengkak dalam rumah depa, kita tak payah masuk campur . Tapi kalau depa tengkak depan kita, pertengkaran suami isteri depan kita, kita duduk tengok, kita kena masuk campur lah. Kita kena pi halang, kena pi bagi bertenang. Ini tidak. Ini kepala bapa engkau. Ini kepala bapa engkau. Mana kepala bapa engkau? Yang banyak dalam masyarakat kita itu. Sikap itu menambah. Tak perlu . Seperti mana kita tak suka pertengkaran itu di antara keluarga kita dengan isteri kita, kita juga tak suka. Itu iman. Iman ni dia berlawanan dengan nafsu. Nafsu memang nafsu ke arah itu, tapi iman ke arah berbeza. Iman kata elokkan, iman kata damaikan, iman kata jangan tambah lagi, nafsu kata tambah lagi. So ini yang kita kata pertembungan di antara iman dan nafsu. Boleh? Lalu Nabi SAW bila dengar tu, Nabi pun mari. Apa dia yang mereka ni cakap ni? Idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Ini ada kaitan dengan hadis kita baca semalam di Gurin. Kawan tu mai minta hutang, hutang berkelahi ni. Dia kata boleh tak hang bagi masa sikit dengan pekorang sikit. Berkelahi lah hutang ni. Kawan tu mai minta hutang bayar. Dia tahan bagilah aku masa sikit. Masa apa masa? Tak ada ke apa-apa pekorang sikit orang ni, aku pun tak ada. Dia kata wallahi. Dia sebut nama Allah. Wallahi la fa'al. Masa pun tak bagi, pekorang dengan duk arak. Wallah, demi Allah aku tak akan bagi masa dan aku tak akan tolong hang. Fa kharaja alaihima Rasulullah. Nabi keluar. Aina al-mutalli 'ala Allah
qala yaf'alul ma'ruf. Nabi kata, siapa tadi yang duk sebut nama Allah yang dia tak mau nak bagi tolong, yang tak mau nak tolong tu, siapa dia yang derah sangat tu? Maksudnya Nabi masuk campur. Kata para ulama, ini suatu panduan kepada kita untuk bertindak sebagai pendamai. Orang yang ketiga, kita tak boleh biar, kita tak boleh tengok, kita tak boleh duduk di luar gelanggang tepuk tangan. Tak, kita kena masuk. Kita kena apa? Kita kena ada satu sifat sensitif. Sabar, tenang. Apa siapa? Kita kena masuk. Dia tak apa duk cari penyakit ni. Apa yang hang duk pi kalut ni? Biar pi kat depa. Tak, bukan masalah kalut. Masalah Nabi ajak kita masuk. Damaikan, stop, halang, jangan tambah, jangan biar. Nampak? Okey. Lalu tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi kata faqala ana. Dia kata, saya Rasulullah, saya yang kata tu, saya yang sumpah tu. Nabi kata apa? Falahu ayyu dzalika ahab. Ikut hang lah, aku tak mau masuk campur. Nabi marah. Bila dia bagi tahu saya yang sebut nama Allah yang saya tak akan buat baik, sepatutnya dia kata dengan nama Allah saya akan tolong, dengan nama Allah aku akan bantu hang. Tiba-tiba pi guna nama Allah benda tak elok, dengan nama Allah aku nak buat naya hang. Boleh kata gitu? Tuan-tuan bergaduh dengan satu orang, dengan nama Allah hang jaga, aku hantar mai kat hang santau. Wallahi hang jaga, aku akan buat hang bagi tak hang. Tak boleh, tak elok. Nabi kata ikut hang. Nabi marah, perkataan tu marah. Kata para ulama, sikap Nabi pantas memasuki pertengkaran itu bertujuan menghalang, dan lepas Nabi masuk berhenti. Sebab itu tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis yang kedua ini, pahala besar menanti orang ketiga. Kita selalu dengar orang ketiga ni buruk kan, tapi dalam bab yang kita bincang ni, orang ketiga ni dapat pahala besar. Pasal itu Nabi kata dalam hadis Bukhari, Nabi kata wa ta'dilu baina itsnain. Sesiapa yang bertindak sebagai pendamai kepada dua orang yang berselisih, sedekah. Tindak tanduk kerja buat dia itu dicatatkan sedekah. Bila nak mai orang ketiga ni? Saya bagi contoh mudah. Pasal dalam hadis tadi kita baca Nabi jadi orang ketiga. Damai kan? Selalunya orang ketiga ni dalam urusan rumah tangga. Pasal itu tuan-tuan tengok kan, dalam Islam dia akan, bila kita bergaduh, di antara tindakan yang Al-Quran yang ajar kita cara nak selesaikan masalah rumah tangga tu, dia panggil sulh. Apa dia tu sulh? Panggil orang ketiga mai jadi orang tengah. Sebab itu ada satu orang, dia kata suami dia larang mak dia masuk ke rumah. Boleh tak ustaz? Pertama, wajib tak kita taat mak ayah ni? Kita wajib taat lah. Ada orang kata, dia kata kalau satu ibu bapa tu suruh cerai bini dia, kena cerai tak? Dalam benda ni penin juga no. Mai mak kita, dia kata aku ni sebagai ibu, dengan kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada aku memerintahkan hang cerai bini hang. Pasal apa mak? Aku tak berkenan dengan dia, kerana dia ahli muzik. Tak suka. Kalau dia tanya tuan-tuan, ni macam mana ni ustaz? Mak saya suruh cerai bini saya ni, nak cerai ke tak? Tuan-tuan, kita baca kisah Nabi Ibrahim pergi jumpa Nabi Ismail kan. Pasal Nabi Ismail duduk di Mekah, tinggal dia di situ, dia kahwin. Itu suku kaum yang mari daripada Mekah tu, yang duduk di situ tu suku kaum Nabi Ismail lah, Nabi Muhammad tu. Mari kan tuan-tuan tahu kan, first mai dia tanya macam mana hang duduk dengan Ismail. Pendekkan cerita, tuan-tuan pun selalu dengar lah cerita ni. Dia kata tak apa bagus lah ni, tak elok lah apa. Dia duduk kutuk lelaki dia. Dia tak tahu kata itu Ibrahim, bapa Ismail, pak mentua dia. Dia kata saat ni balik abang kat ni, suruh dia tukar apa tu lah. Dia kata alang lah, pintu lah, apalah. Maksudnya bahasa kiasan, suruh cerai lah. Balik Ismail pun cerai. Mari kali kedua pula, okey bagus, tak apa, jangan suruh tukar lah lepas ni. Bukankah itu maksud menunjukkan kita kena taat? Kalau pak kita suruh cerai, kita kena cerai?
Pasal banyak juga ibu bapa ni yang dia ni bukanlah kita nak menikah, tak payahlah. Kalau anak kita buat balik elok, kita pun tengok bagus, agama elok, tertib, kita sokonglah. Kadang-kadang kita tu halusi macam kita pula nak jadi anak terono tu. Tak mau lah. Nabi kata kalau mat nampak elok kan. Mak elok. Aku tak berapa suka hidung dia. Tak apalah, yang nak tengok hidung dia cik bukan mak. Mak tengok hidung pak dah lah. Kadang-kadang dia kan. Lambat ni. Sebab itu orang tanya Imam Ahmad. Dan sebagai riwayat kita, orang tanya Imam Ahmad, perlukah kita cerai isteri ni kalau bapa kita suruh? Imam Ahmad kata janganlah, nak pergi siapa duk tak duk nak pergi cerai bini hang. Bukankah Ibrahim suruh cerai Ismail cerai? Boleh, kata Imam Ahmad, jika bapa engkau seperti Ibrahim. Maksudnya kalau bapa dia tu suruh di atas sebab yang bapa dia tu suruh Ibrahim suruh tu pasal apa? Atas sebab isteri tu tak bagus, memperburukkan suami, bukan aib, maknanya isteri tu tak ada akhlak, tak ada iman, padahlah cerai pun. Tapi kalau bapa kita, mak kita duk suruh kita cerai, isteri tu tak ada salah apa, pasal apa kita nak pergi cerai? Tapi kalau kita buat balik mai, mak kita kata boleh lah, aku pun setuju, tapi kalau hang nak cari yang lain, kalau ada yang lain, hang cari yang lain dululah, kita cari hak lain lah. Pasal Nabi kata Tuhan ni dia akan redha lepas mak bapak redha. Kita nak pegang hak tu dulu lah. Tu belum keluar pantun lagi, kembang kumbang sekok, bunga kembang apa semua tu kan. Buat balik mai macam mana mak? Boleh lah, tapi kalau hang nak cari hak lain sikit, hak tudung elok sikit apa, hang cari dululah. Kalau hang tak boleh tunggu dah, tak apalah, jalanlah. Tapi kalau hang boleh sabar lagi, hang pergi cari hak lain, hang cari hak lain dululah. Okey mak, cancel, kita cari lain. Sampai mak kata okey betul, cik kahwin. Tuhan redha elok insya-Allah. Pasal betul-betul dia nak redha Tuhan, dia nak bagi mak dia setuju. Mak tu bagus, dia tak kata tak setuju, tapi setengah mak dia direct, aku tak berkenan, setengah saya tahu. So dia kata suami dia tak bagi mak dia masuk. Kita tanya pasal apa mak hang tak boleh masuk? Tak tahu depa berkelahi apa, atau dia tak suka mak saya bagi masuk mak kita, pasal apa tak bagi masuk. Kalau dia tanya bohong. Tadi nampak macam ada orang mai, mak hang mai mak hang mai. Tak ada siapa mai. Tak ada siapa mai. Tahuan abang ni PKP ni. Mana siapa nak mai, semua kena kurung dalam rumah. Tapi kalau laki dia suruh tu di atas sebab syar'i, arahan tu syarak. Seperti mak dia kalau mai masuk saja, sintin baju, tu dia lah hang tengok, apa pun tak ada lengan hang tengok kau hang tu dia punya, tu dia peti air pun apa ni tak ada, TV pun kecil, hang tengok kau hang apa semua, brek nak bagi bercerai. Hak ni bukan takat pintu, pagar pun tutup. Betul lah, tak berdosa kau ustaz, saya tak bagi mak saya masuk. Kalau bagi masuk lagi sakan jadi tak payah masuk. Betul hak laki hang suruh. Ta'atil makhluk, kita taat pada makhluk jika perkara itu tak bercanggah dengan hukum. Maksudnya suami dia bukan sebarangan suruh, tapi ada sebab. Sebab itu pula dibenarkan oleh syarak. Kita berhabaq kalau mak nak masuk dengan mata yang buta, keluar dengan mulut yang bisu. Kita bila masuk rumah orang ni, kita amalkan dua benda. Masuk dengan mulut yang mata yang buta, keluar dengan, maksud kita tengok apa, kita sengah. Okey, selamatlah. Pi kenuri pun masuk. Pi kenuri orang suruh makan, orang tak suruh bercakap. Kita bukan komen, kita pergi makan balik. Tak ada komen nak darah, tak ada komen nak tono. Kalau orang tanya, kita abang, macam mana elok? Elok hidung terletak, telinga dua cukup. Kita puji. Tak payah duk ni, tak elok. Okey, doakan yang baik. Tuan-tuan, kita kalau tengok satu orang kita doa, malaikat mai tau. Kita tengok depa tu baik, kita tengok depa tu berkelahi, kita kata ya Allah, bagilah depa elok, damaikan depa dua, bagilah depa tenang, bahagia. Malaikat mai terus on the spot. Malakun muwakkal.
Malaikat wakil Tuhan terus turun masa tu. At the same time, law tu on the spot, terus turun mubasyarah. Law tu juga dia turun. Dia kata apa? Walaka bimithl. Apa yang hang kata kat kawan tu, aku doa Allah juga bagi pada hang dan keluarga hang. So apa rugi kita doa orang lain elok? Tapi kita bahagia pelik sangat rapat sangat sayang sangat bagi berkelai dah. Tak elok lah itu. Dia bahagia. Doakan yang baik. Kerana bila kita doa yang baik, malaikat doakan kebaikan untuk kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita suka tengok orang berdamai, itu tanda kita beriman. Jika kita suka tengok orang bertengkar dan berbalah, itu tanda iman kita sakit. Itu kesimpulan cabang iman yang ke-76. Mudah-mudahan Allah berkat umur, rezeki dan masa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi